Masa dia menjadi Perdana Menteri mengatakan Melayu malas, Melayu meminta-minta, Melayu suka mengharap, Melayu tidak boleh nak bersaing dengan bangsa lain. Tetapi dia jadi pembangkang, dia hilang kuasa, dia ratik pula Melayu. Melayu mana yang hilang kuasa? Melayu yang hilang deposit di Langkawi. Itu Melayu yang hilang kuasa sekarang ini. Melayu lain masih dia takut lama. Kalau kita duk malas, seperti yang apa yang Atuk Saka kata tu, adakah kita boleh nak makan nasi esok? Kita boleh nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak bayar api air? Tidak kan? Kita tetap juga boleh kena bekerja walaupun siapa pun jadi Perdana Menteri. Walaupun si Atuk Saka menjadi Perdana Menteri pun kita perlu bekerja macam biasa. Kena bayar elektrik, kena bayar cukai pendapatan dan sebagainya lah. Bukan nak kata bila dia menjadi Perdana Menteri balik keadaannya berubah 90 darjah. Tidak. Malah lebih teruk lagi. Jadi sekarang ini pemimpin yang ingin memajukan bangsanya, yang mahukan bangsanya menjadi mangsa perasuah, beliau hanya perlu menjerit apa? Melayu, 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 tetapi balak di hutan diberikan kepada tauke-tauke Cina. Tanah-tanah diberikan dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga pasaran kepada kroni-kroni. Begitu agama Islam PMX yang kita kenali ni sentiasa mementingkan agama ini terpelihara, dan disebabkan rumah rasmi beliau dijadikan himpunan majlis-majlis agama setiap minggu. Asatiza-asatiza, ulama-ulama berkumpul di Seri Perdana setiap minggu. Dan inilah buktinya agama Islam ini makin mekar di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak pernah ada Perdana Menteri yang sebelum ini buat macam itu pun. Apa buktinya hari ini Islam terancam dan sebagainya? Beritahu saya di mana Islam terancam. Kalau dapat beritahu saya Islam terancam di bawah kerajaan PMX ni, saya orang pertama yang akan keluar daripada perjuangan ni. Saya percaya dan yakin apa yang dilakukan oleh PMX dan orang Melayu akan dapat melihat resultnya tak lama lagi lah. Bagi masa at least setahun lebih lagi lah. Setahun lagi pun saya rasa boleh nampak dah. Untuk saya, untuk melihat pemulihan ekonomi ni dapat dilihat jelas menjelang at least 2025 nanti. Dan untuk mengubah budaya rasuah ni memerlukan satu penggal. Bukan mudah. Mengambil masa yang lebih lama daripada tu, tempoh at least 10 tahun lah untuk orang Melayu ni betul-betul hapuskan budaya rasuah ini daripada kehidupan mereka. Kalau orang Melayu, kalau orang Islam tidak bencikan rasuah, sekurang-kurangnya takutlah kepada rasuah itu sendiri, kan? Berdoalah kita semoga anak cucu kita akan datang ini jadi bangsa yang lebih bermaruah. Maruah Melayu bukan hanya pada slogan tetapi pada amalan kehidupan seharian itu. Ini cakap aja benci rasuah dan sebagainya, last dia sendiri yang terpaling. Okey. Saya ada baca Twitter X Abang Iswadi ni. Dia mengatakan bahawa, sekejap saya bacakan saya kena buka dulu. Saya ada share tadi. Angin bertiup kencang yang Sanusi bakal diganti Muhammad Hayati Othman sebagai, saya ingatkan perempuan, Hayati, rupanya lelaki. Muhammad Hayati Othman sebagai MB Kedah. Ayat PAS Kedah bawa Sanusi umpama memikul biawak hidup. Tahniah YB Hayati Dun Tokai. Okey, kalau berita ini benar, ini adalah satu berita baik buat rakyat Kedah lah. Sebab kita ni tak perlukan seorang ashabu karaoke sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri pula, sebagai seorang MB, kita perlukan orang yang tahu buat kerja, yang kompeten untuk buat kerja, kan. Waalaikumsalam, Saifah Suzila. Jadi kalau korang nak ratik berkenaan dengan hari ni, korang kata kerajaan gagal, tak sudah walaun ni nak ulang ayat itu. Alasan dia kerajaan gagal, ringgit jatuh lah, saham jatuh lah, barang naik harga lah, itu je yang mampu dia senaraikan. Boleh nak kata kerajaan gagal kalau yang jadi kayu ukur. Tapi kalau kerajaan ni gagal, maknanya PN itu terlebih gagal lagi lah. Ringgit dan pasaran saham ada turun naik. Lebih-lebih lagi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa, sekejap saya jumpa kat mana satu video tadi. Sekejap.
Saya rasa saya ada share. Jangan saya tak share sudah. Macam tak share je. Alah, tak share lah. Sekejap. Mana nak cari kat mana saya ada nampak? Sekejap ya. Ambil masa 2 minit. Berkenaan, saya tahu dah kat mana. Sabar je kawan-kawan. Kalau ada yang nak naik silakan. Okey, korang dengar ni ya. Saya tak peduli. Kumpulan-kumpulan bilion-bilion ni, bilioner-bilioner ni sudah ada berkumpul dan sepakat nak godam saya. Salah orang. InsyaAllah Tuhan bagi kekuatan saya. Tuhan terbaik. Jadi kuasa lah. Tapi bila pimpinan begitu, tata kelola begitu, ya orang bosan. Dia kata, Anwar ada. Mantan-mantan menteri polis seperti saya, Anwar, tak tahu. Tak paham. Tak perayaan. Orang bosan dengan pasal tata kelola dan rasuah ni. Cakaplah soal lain. Saya akan terus cakap soal tata kelola dan rasuah sehingga saya berjaya menghapuskan rasuah dalam negara ini. Saya akan terus perang. Ya, saya dah isytihar perang. Saya tak peduli. Kumpulan-kumpulan bilion-bilion ni, bilioner-bilioner ni sudah ada berkumpul dan sepakat nak godam saya. Salah orang. InsyaAllah Tuhan bagi kekuatan saya. Okay. Of course lah. Kalau ada seseorang yang hendak membenteras rasuah ni, mesti ada halangan dia lah. Dan kalau kita nampak ringgit dan saham ini naik dan turun ini adalah salah satu tanda bahawa ada sabotaj, ada pihak-pihak yang mainkan peranan mereka masing-masing untuk sebenarnya nak sabotajkan ekonomi, nak sabotajkan ringgit, nak sabotajkan saham. Nine Dragon ya. Jadi pada masa tu kerajaan berjaya, hari ini gagal, esok kalau ringgit dan saham naik balik, maka kerajaan berjaya lah. Adakah begitu? Kan? Okey, kemudian kalau diungkit barang naik lah. Harga apa yang naik sangat tu? Harga ayam, minyak masak, telur semua lebih murah daripada zaman Perikatan Nasional tu sendiri. Dah berapa kali dah kita cakap. Kalau walau-walau ni dia naik ke live, dia tanya kita dengan soalan, kos sara hidup, kos sara hidup, kos sara hidup. Tapi bila kita tanya dia, lain kali saya nak bagi tips kepada walaun. Kalau anda rasa barang itu melampau sangat harga dia, resit tu simpan, naik dekat live ni tunjukkan resit tersebut. Beras tempatan. Okey. Makanan ruji rakyat tak ada kata walaun, iaitu beras tempatan. Pembetulan beras tempatan baru-baru ini aja yang menjadi makanan ruji rakyat. Sebelum ini mereka lebih suka membeli beras siap. Beras import. Kan? Malah saya sendiri saya akui, saya pun tak tahu perbezaan beras import dan beras tempatan sebelum ini. Macam mana nak tengok? Lepas beras tempatan ni tak ada di pasaran, barulah saya perasan, oh ini beras tempatan. Kalau warna macam ini, kalau warna macam ini beras import. Baru saya pun baru belajar benda itu. Yelah, kita bukan selalu beli beras kan. Orang lain yang tukang beli beras. Jadi sebelum ni beras import yang laku. Beras tempatan kadang-kadang macam kata pengurus Maidin, Datuk Maidin, dia kata pengarah ke pengurus something like that lah. Beras tempatan tak laku dan terpaksa dipulangkan semula kadang-kadang. Sebab itu produksi beras tempatan tak banyak sebab kurang laku daripada beras import. Bila India sekat dan harga beras import naik, ini memberi tamparan kepada peniaga-peniaga khususnya dan juga orang-orang tempatan kita ni, dia nak mencari alternatif yang lebih murah lagi. Saya rasa semua orang baru tahu. Okey. Tapi dah memang produksi kurang sebelum ini. Macam mana tiba-tiba nak jadi banyak? Sesuatu yang kurang laku, tiba-tiba dah jadi laku, tiba-tiba dah jadi laris. Macam mana nak ada banyak di pasaran? Sebab semua orang beralih kepada beras tempatan. Ikut logik kalau kau biasa makan
guna beras putih yang RM2.85. Let's say lah esok beras perang yang berharga RM3.20 tu sama harga dengan beras putih tu, tiba-tiba semua orang nak bertukar kepada beras perang. Thank you Dani. Jadi benda-benda yang laku di pasaran, laris pasaran ni memang habis banyak lah. Lagipun kita ni tak ready untuk berada di pasaran itu. Jadi kerajaan hari ini kalau kita compare dengan kerajaan Perikatan Nasional semasa 3 bulan, apa langkah yang diambil? Adakah mereka meningkatkan pengeluaran beras tempatan? Tak ada. Tak ada buat apa pun. Malah dia ni tak ada usaha untuk kita ni, petani-petani kita ni mendapat harga yang lebih bermaruah dan sebagainya, subsidi tidak dinaik. Kurang sebab ada yang jelas lah. Ada sebab yang jelas iaitu sebab India sekat ekspor. Tapi masa PN, ayam, telur hilang dalam pasaran, apa pula? Apa pula alasannya? Malah Perikatan Nasional juga yang telah memulakan memberikan subsidi kepada penternak-penternak ayam ni. Bukan sikit 200 juta satu tahun. Bayangkan Lepas itu bila diberhentikan subsidi kepada penternak ni, jelaslah kalau kita tengok penternak yang diberi subsidi ni dahlah dia yang jadi pembekal kepada makanan ayam, dia juga menerima subsidi tersebut. Mana logik dia di sini? Kebodohan masa pemerintahan Perikatan Penyakau Parloi Nasional ni memang ketara lah korang. Minyak masak bersubsidi pun hilang masa mereka menjadi kerajaan. Rupanya anak menteri sendiri yang suruh beras bersubsidi naik sampai beras tak bersubsidi naik sampai minyak tak bersubsidi naik sampai RM50 sebotol. 5 kg berbanding dengan sekarang tak sampai pun RM40. Saya rasa ada juga RM29, ada RM26 minyak botol 5 kilo tu kan. Jadi PN ni jauh lebih gagal lah. Itu baru sikit kita bandingkan. Harga makanan siap mahal. Naik saja kerajaan perpaduan ini, Allahyarham Salahuddin Ayub yang kita rindui sebagai menteri KPDN telah berusaha untuk menolong rakyat Malaysia ni. Dia tahulah. Antaranya adalah orang yang bekerja ni, dia perlu makan tengah hari. Kalau makan tengah hari pun mahal. Kalaulah RM10 sekali makan. Kalaulah 20 hari bekerja, dah nampak dah berapa dekat situ kan. Jadi itu belum lagi kos-kos yang lain. Makanan siap ni itu di luar kawalan kerajaan. Dan tanggungjawab kerajaan pastikan harga makanan mentah terkawal itu telah dibuat. Tetapi Allahyarham Salahuddin Ayub, dia mengambil inisiatif nak membantu rakyat. Dia membuat harga rahmah kepada makanan-makanan yang siap untuk dimakan. Dan ramai peniaga yang menu rahmah itu, dan ramai juga yang mendapat sambutan yang luar biasa lah sebenarnya. Selain itu ada jualan rahmah dan sebagainya. Masa PN 3 bulan ada tak dia nak rahmahkan jualan ke, nak rahmah ke makanan yang dah siap makan, nak buat kafe rahmah di universiti supaya tidak ada pelajar-pelajar di universiti ni makan nasi dengan kerak ayam aja. Sedih kalau kita tengok kan. Sebab kita pun pernah jadi pelajar, kita tahu bagaimana time tak ada duit tu. Sedih lah dengan air mata makan nasi tu. Kadang makan Maggi je tak sihat. Tapi kena ingatlah, harga makanan siap naik ni masa PN dulu lagi dah naik. Sebab masa tu harga ayam, telur dan minyak masak semuanya melambung. Korang bayangkanlah, masa tu minyak paket tak ada di pasaran. Minyak masak yang 5 kilo tu hampir RM50. Bayangkan. Masa tu kau rasa peniaga naikkan makanan ke, kurangkan atau kekalkan? Implikasi daripada harga makan siap hari ni, yang naik harga ini adalah daripada Perikatan Nasional punya legacy. Masa itu ayam mahal, telur ni tak ada di pasaran. Kalau ada pun yang grade macam grade C tu sampai 20 sepapan pun pernah. Tak payah gebar. Okey lah, dia macam ni lah makcik. Makcik Madanon Walanon ni,
Saya invite ke atas, silakan. Kalau berani Makcik Madana ni naik ke atas. Saya nak bagi tahu kat makcik lah. Hari ni, bezanya kerajaan hari ni bagaimana mereka nak mengatasi masalah tu, menjadikan ia satu solusi dan menjadikan bezanya Perikatan Nasional, Paloi Nasional semasa korang 33 bulan tu buat bodoh saja. Ada tak daripada pemimpin korang ni menawarkan untuk menolak gaji mereka sedangkan masa itu ramai rakyat kehilangan kerja? Hari ni walaupun rakyat dah ramai yang dah bekerja kembali, tetapi Perdana Menteri masih tak ambil gaji. Kau tengok beza dengan Muhyiddin Yassin. Masa PKP dia order kereta sampai juta-juta. Dia pergi baiki, dia pergi renovate Seri Perdana tu sampai 30 juta lebih. Jadi kau tengok mana Perdana Menteri yang mementingkan diri, mana Perdana Menteri yang tidak mementingkan diri, mementingkan rakyat. Kau tengok dah lah gaji dia berpuluh-puluh ribu. Saya dengar cerita hampir 100 ribu termasuk dengan allowance semua. Wallahualam. Weh, thank you JTR. Okay. Berbeza dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ni, dia rela menyewa rumah. Sebab dia mampu menyewa rumah, dia serahkan Seri Perdana itu yang direnovate dengan harga 30 juta lebih untuk dijadikan tempat majlis ilmu, tempat pemukiman, menteri-menteri, digunakan untuk tujuan bermanfaat kembali kepada rakyat. Tapi dia ni, Muhyiddin ni, dia pergi renovate Seri Perdana tu untuk dia ni duduk. Sebab itu dia tak puas hati sampai hari ni. Sebab dia tak sempat nak duduk. Lepas itu dia pergi order untuk keselesaan dia sebuah kereta yang kalis peluru berharga 2.3 juta. Untuk apa? Padahal kita PKP. Ramai rakyat yang bunuh diri. Ramai rakyat yang telah pun meninggal kerana COVID. Ada dia kisah ventilator tak dapat digunakan. Kekurangan keadaan masa itu, kekurangan fasiliti di hospital. Pada masa itu kekurangan fasiliti di hospital dan sebagainya. Ya, Midin hanya tahu nak perhabis duit negara. Tak ada masalah kalau walaupun fikir gagal. Gagal apa? Gagal untuk puaskan hati kau. Gagal untuk menyangkau. Saya rasa kerajaan hari ini gagal untuk mencerdikkan walaupun lah. Dan cuma ingat kalau Madani gagal, maka kerajaan Perikatan Nasional ini 100 kali lebih gagal lagi. Tak ada satu pun keadaan di zaman Perikatan Nasional atau Paloi Nasional ni lebih baik daripada keadaan sekarang. Kalau ada pun tak kerja tapi dapat gaji. Itulah yang terbaiknya. Tapi adakah sebuah negara boleh bangkit daripada pandemik kalau kita ni nak disuap makan, nak duduk di rumah menggemukkan diri? Saya nak tanya. Sebab apa masa tu kena kurung? Dia naik jadi Perdana Menteri 2-3 hari dia terus umum PKP. Dia tak sempat nak buat kerja mana pun. Dia terus umum PKP, dia kurung kita sampailah dia jatuh balik sebagai, dia letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Kita ni tak habis lagi dikurung. Bagaimana? Kan? Padahal dia mampu membuat perubahan, iaitu semasa sebelum PRN di Sabah tu, kita dah hampir berjaya menangani COVID dah. Saya tengok ketamakan seseorang ini boleh menjerumuskan mereka kepada kegagalan yang dahsyat lah kan. Okey. Dan kita tengok masa PKP tu pun cuma pemimpin yang dapat keluar siap test drive kereta lagi kan. Walaupun rasa zaman PN yang serba-serbi mahal, sebab dia orang dapat duit free daripada kerajaan masa tu, dia orang dapat keluarkan duit ke WSP. Sebab itu dia tak rasa terbeban sangat kot, aku rasa. Sebab walaupun dia tak bekerja, mungkin dia dapatlah siap main golf lagi. Dia dapatlah bantuan ini, bantuan itu. Tapi implikasi kepada semua bantuan itu, dia bagikan kita secubit, dia ambil segenggam. Kau faham tak? Jadi kita jangan jadi bodoh. Kalau orang yang berbuat, kadang-kadang kita kena fikir jahat juga tau. Dalam diri kita ni, kita kena ada fikiran yang jahat yang kita kata, dia ni kenapa baik sangat dengan aku? Macam tu kan. Baiknya dia ni macam malaikat pula. Apa yang dia dapat daripada. Kadang-kadang orang yang ikhlas ni, kita boleh rasa dia ikhlas tau.
Tapi kadang-kadang kalau kita tengok hari ni dengan segala pembongkaran satu persatu ni, kita pastilah mereka ni nak tutup mulut rakyat saja. Supaya rakyat ni tak marah, dia adakan darurat, tutup parlimen dan sebagainya. Rakyat tak bodoh. Bagaimana dengan Sepangku? Alah, dah ulas lah pasal Sepangku semalam, aku ulas sekali lagi ke? Dan cerita 18 Januari baru ni lah nak tukar kerajaan ni, kalau kita tengok datang ni daripada Gomo. Gomo juga kata sokongan lebih daripada 120 MP. Bila ditanya kesahihan, dia jawab apa? Dia dengan yakin dia jawab ini Tun kot. Dia cakap macam tu. Kita kenalah percaya. Kalau orang percaya dekat atuk saka kau ni, mampuh lah. Dia ni kaki belik, kau tahu tak? Okey. Yang macam kita tahu 18 hari bulan dah lepas. Hari ni dah nak masuk 22 Januari. Sekarang persoalannya siapa tipu siapa? Kalau gorila yang menipu tapi dia gunakan nama atuk saka. Dia kata atuk saka yang beritahu dia, jadi atuk saka nafikan atau tidak? Bukankah ini merosakkan nama atuk saka itu sendiri? Kalaulah gorila ni tak menipu, maknanya dia ditipu oleh atuk si saka. Kalau kita tengok pada credibility lah. Tak, ada makcik tadi, dia kata rugi jadi perempuan tak menjaga lisan. Saya tak fitnah orang, makcik. Saya menyampaikan benda yang betul dan saya ulas berkenaan yang hakiki dan hakikatnya, realitinya. Dan kalau makcik nak kata perempuan yang tak menjaga lisan adalah pergi beritahu makcik Mastura yang telah memfitnah non-Malay tu, yang non-Muslim tu. Berkenaan dengan susu galuh komunis lah, begitulah, beginilah. Jelas-jelas dia ni reka-reka benda itu dan dia dengar daripada sumber dan tak sahih. Kalau pakai tudung labuh, bergelar doktor, pengajian Islam sendiri pun, tapi kalau lisan yang keluar daripada mulut adalah fitnah, itu baru betul tak menjaga lisan yang benar. Okay. Jadi saya rasa bercakap benar tetapi pahit untuk didengar ni lebih baik daripada bercakap lembut lisannya tetapi menyampaikan fitnah. Betul tak? Daripada kita ni bercakap rasa macam keras dengar je, macam pahit kedengarannya, tetapi lebih baik daripada kita bercakap lembut. Wahai saudari dan saudari, saudara dan saudari sekalian, hari ini kita dapat melihat PMX tidak hadir, tidak dijemput ke Majlis Haiti bersama dengan yang di-Pertuan Agong. Lembut lisan dia tapi fitnah. Kan? Mana lebih baik? Saya akuilah, saya ni seorang yang sedikit keras lah. Tapi keras kena daripada tempat dia lah. Saya kadang-kadang kalau mood saya elok, saya okey je. Tapi kalau mood saya nak membalun tu, saya keras lah. Okey, berapa orang? 500 lebih. Tak ada ke? Tak ada ke yang nak naik? Saya pelik juga ni. Jadi diri sendiri. Dan kalau tengok daripada credibility lah, saya rasa lebih logik kalau nak dikatakan yang gorila ini sedang menipu dan yang tertipu adalah wala bot. Sebenarnya wala bot ni dia orang dah tak percaya dekat gorila sebab satu persatu penipuan yang telah pun
dapat dibuktikan bahawa ianya adalah penipuan, tetapi diorang ni tak berani sebenarnya bila mereka ni mempersoalkan berkenaan dengan kesahihan apa yang disampaikan oleh Gorilla ni, mereka di-kick daripada grup tersebut lah kan. Jadi cuma yang dah ditanya-tanya, kenapa Atuk Saka biar saja nama dia? Sebab Atuk Saka ni dah terdesak. Inilah modus operandi mereka ni. Modus operandi mereka ni adalah nak menipu, nak memetabelit, nak mainkan isu kaum. Dan ini adalah satu kebakaran daripada Atuk Saka daripada dulu lagi. Mainkan isu kaum. Dan ini adalah satu kebakaran daripada Atuk Saka daripada dulu. Telah membuat himpunan dan Grab ni sebenarnya turunkan harga lantai, mereka salahkan PMX. Masa viral gaji Grab rider mengalahkan gaji cikgu ni, diorang ni tak beringat. Sebab itu kita ni jangan sombong dengan rezeki yang kita dapat. Siap post kat FB lagi gaji bulanan rider ada yang mencecah hampir 10k. Kan? Jadi rider ni, diorang ni kadang-kadang tembak salah sasaran lah. Nak barah, nak boykot lah bos hampa. Sekarang ni bos hampa yang keluarkan kenyataan begitu. Dan Grab Food ni dia buat mogok. Dulu geng diorang ni ialah memanglah kalau kita kata inilah salah mindset yang jadikan gig ekonomi ni kerja hakiki. Gig ekonomi ni dark side dia adalah ianya hanya komoditi kapitalistik yang EQ, emotion quotient, empatinya hanya 0%, tak ada empati pun. Ianya bukan career. This is the hard truth. Tak ada career growth dan tiada upskill activities. Buatlah sekadar part time ataupun sementara cari kerja tetap ke. Jangan salahkan posisi gig ni lah, GIG ni. Kalau anda dalam usia produktif 20-an hingga ke 40-an, kerja dan timba pengalaman, naikkan hard skill dan soft skill. Jangan samakan dengan so-called freelance ni. Dan kerja freelance dengan kerja GIG atau gig ni lain tau. Kerja freelance tu sendiri cari klien dan sendiri yang tetapkan rate. Dan kerja gig ni company carikan klien dan company yang tetapkan rate dia. Istilahnya freelance tu sendiri cari klien dan sendiri yang tetapkan rate. Dan kerja gig ni company carikan klien dan company yang tetapkan rate dia. Adik-adik semua, akak nak pesan, empowerkan diri korang dengan TVET. Kerajaan hari ini pun dah buat macam-macam program untuk perkasakan TVET ini. The sky is the limit untuk opportunity bagi korang ini. Untuk menjadi pakar suatu bidang, korang kena perlu 10,000 man hours untuk menjadi pakar suatu bidang lah. Saya konsisten menyela tindakan yang Syed Saddiq dulu. Dia pernah memposisikan gig ekonomi ni sebagai karier utama. Padahal ia hanyalah untuk part time dan intern sajalah. Kalau dia orang nak buat part time, katakan di hujung minggu kan, dia hari yang tak bekerja, dia bekerja 5 hari seminggu, ataupun dia nak buat part time malam tu sekejap sebelum dia balik berehat dan sebagainya. Dan kau dah tahu kenapa. Company ni company private. Jadi diorang ni macam company Grab ni, saya bagi contoh.
suka hati dia orang nak adjust spec. Supply and demand food Panda ke Grab ke, dari awal mereka ni bukan majikan yang menggaji anda secara tetap, betul. Dan sekarang ini aku nak tanya mana Syed Saddiq sekarang ni, yang dia pernah mempromosikan yang gig ini sebagai penghantar makanan ini adalah satu kerja yang boleh dikatakan kerja hakiki. Aku harap dia bersuara lah sekarang ini, kan. Kita bersuara sebab tak nak orang terniaya dan juga salah percaya kepada sesuatu industri lah. Sekali lagi, gig ekonomi ni tak ada masalah. Ianya peluang pekerjaan dan era industrial yang dulu masa orang tak boleh nak keluar. Sebab saya tengok gig ekonomi ni masa diorang duduk, masa kita dikurung dan masa PKP memang diorang boleh buat duit. Sebab ramai yang ambil peluang inisiatif untuk menjadi rider lah, dan juga sebagai personal shopper, kan, untuk pergi beli barang dapur dan sebagainya pun ada juga semasa itu. Dan pada saya, pembangunan TVET dan skill ini adalah untuk masa depan lah. Kita nak generasi kita jadi generasi yang berkemahiran, sama ada pekerja mahir, pengurus yang cekap, self-employee yang produktif ataupun ahli TVET yang berimpak tinggi. Last but not least, saya nak tanya Mak Jagon ni sebenarnya dia Instagram ke apa? Sebab dia katakan Grab ni under MOF, kan? Dan dulu sebelum 2018 dia kata Grab under Rosmah. Ni Mak Jagon ni. Okey, abang dia kata ramai yang menganggur. Silakan bang, mari kita cerita kat atas. Saya invite orang-orang yang kat bawah ni untuk naik bercerita kat atas. Jadi korang yang percaya kepada Wan Ahmad Faizal ni samalah macam. Okey, abang dia kata ramai yang menganggur. Silakan bang, mari kita cerita kat atas. Saya invite orang-orang yang kat bawah ni untuk naik bercerita kat atas. Menangani isu ni lah. Jadi aku pun tak faham dengan geng-geng Perikatan Nasional ni. Mereka yang suruh boykot, lepas tu mereka yang merentan sekarang ini berkenaan dengan Grab melingkup sampai kurangkan upah